Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, Boleh saya check audio pada mereka yang sedang join sesi ini. Boleh tunjukkan thumbs up kalau boleh dengar audio dan juga uh, boleh nampak video saya dengan jelas. Assalamualaikum kepada semua yang join. Okey, terima kasih Muhammad Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tergagap sikit. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini untuk mendengar topik pada malam ini tentang pilihan kenapa perlu ada mentor. Iman Publication. Oh, bunyi kipas. Kuat ya bunyi kipas? Oh, sebentar. Buka kipas ni. Sekejap Okay, I hope better sound. Okay, sebenarnya bunyi ikon tadi tak apa. Okay, let me check eventnya tetamu dia pada malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Dengar clear ke? Clear, dengar. Okay. Okay, Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum Mama. Siap. Salam. Alhamdulillah. Okay. Dah siap. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Aisyah dan juga Ammar Rosiza kerana sudi untuk berada di dalam sesi pada malam ini. Sesi pada malam ini sebenarnya adalah salah satu sesi yang kita cuba highlightkan mengenai buku yang baru saja Dr. Aisyah Founder Iman keluarkan, iaitu buku tentang pilihan yang mengajar kita tentang membentuk framework pemikiran dan juga bagaimana basically untuk menentukan hala tuju kehidupan yang sentiasa berhadapan dengan membuat pilihan. Dan pada malam ini Dr. Aisyah sendiri, penulis buku ini, merangkap Founder Iman dan juga Ammar Rosiza yang Dr. Aisyah sering kali bercerita kepada Ustaz Iman, inilah mentor saya yang sentiasa memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam dunia bisnes, yang basically juga yang membantu Dr. Aisyah menjadi seorang entrepreneur yang kita lihat pada hari ini, insyaAllah. Tapi sebelum kita pergi ke topik tentang pilihan kenapa perlu ada mentor, saya ingin ucapkan selamat datang kepada pendengar-pendengar yang sudi untuk meluangkan masa anda pada malam ini untuk mendengar sesi ini, dan insya-Allah saya berharap sesi ini boleh memberi sedikit sebanyak manfaat kepada anda yang mungkin berfikir-fikir ataupun yang sentiasa berhadapan dengan pilihan dan tak tahu untuk membuat pilihan. Semoga sesi pada malam ini akan membantu anda untuk membuat pilihan. Soalan pertama yang saya ingin tanyakan kepada saya ingin tanya kepada Ammar, tetamu kita. Sebelum saya tanya soalan kepada anda yang mungkin baru dengar nama Ammar, yang tidak familiar dengan Ammar Rosiza, Ammar currently is the CEO of satu syarikat tech yang bernama Yeza daripada tahun 2020 hingga sekarang, dan juga sebelum ini beliau juga adalah seorang CEO untuk Arba Travel, satu syarikat yang menguruskan pelancongan anda, dan juga Ammar ini juga orang yang hebat sebenarnya. Pada tahun 2018 beliau telah tersenarai dalam senarai Forbes 30 untuk under 30 entrepreneur, dan juga beliau juga adalah calon termuda untuk EY Entrepreneur of the Year. Apa khabar Ammar? Apa yang Ammar up to nowadays pada selepas PKP baru saja buka border ni? Apa yang Ammar, what are you up to nowadays? Basically sekarang saya memang fokus kepada Yeza saja, dan sebelum tu congratulations for the book Dr. Aisyah. Thank you. Tentang pilihan. Kita menunggu bila Ammar nak
Lambat lagi. Kita dah tua nanti baru tulis insyaAllah. Selamat. Okay, Okay. okay, so basically sekarang ni memang fokus kepada Yeza 100%. Dan kita baru habis saja bersama dengan Y Combinator. So kita lalu 3 bulan accelerator belajar bisnes bersama mereka, dan juga and then kita raise money lah from Silicon Valley punya investors. So Y Combinator ini adalah satu fund, satu program fund untuk funding je, Amar, untuk dapatkan fund daripada syarikat tersebut, dan dia akan fund syarikat-syarikat untuk melonjakkan lagi perniagaan mereka, betul? Yep, mudahnya begitu. Kalau kita buka sedikit, basically sebenarnya dia adalah pintu masuk terbaik untuk ke Silicon Valley lah. Okay. So kita akan lihat nanti Yeza akan membuka cawangannya di Silicon Valley, insyaAllah. Satu lonjakan yang Amar telah lakukan. Tapi itu Amar pada tahun 2022. Kalau kita boleh impas kali soalan pertama saya suka tanya tentang reflection diri anda. So kalau Amar boleh bawakan kita walk us through pertama-tama Amar decide untuk membuka bisnes. Amar membuat dalam degree dan juga master di dalam econ dan juga actuarial science. Kemudian Amar decide untuk membuka bisnes sendiri, mula dengan Arba Travel dan sekarang Yeza. Adakah memang the decision is always there masa Amar belajar lagi, ataupun is just a decision yang Amar just stumbled upon apabila Amar selesai belajar dan aku tak nak makan gaji, aku nak membuka bisnes dan menggaji orang pula. Boleh Amar share sedikit pengalaman ketika itu, bagaimana decision making itu berlaku? Ya, saya selalu melihat diri saya sebagai accidental entrepreneur. Secara tak sengaja menjadi businessman, sebab sehingga habis degree dah habis pun, cita-cita saya masih lagi menjadi seorang lecturer mengikut jejak langkah ayah saya. Tetapi disebabkan keadaan keluarga ketika itu, maka saya memilih untuk menjadi businessman. Dengan pandangan cetek waktu tu, merasakan bahawa menjadi bisnes maka masa lebih banyak, saya boleh accommodate life kepada saya kepada keluarga. Malangnya dia adalah sebaliknya. Rupanya buat bisnes lagi busy. Nobody tell me, frankly, secara honest beritahu bahawa bisnes adalah lebih busy berbanding mungkin kerjaya yang mungkin pilihan saya ketika itu. Tetapi saya sangat bersyukur sebab kalau saya ingat balik tahun kita mula Arba 2014. Okay, bersama kawan-kawan, bukan saya seorang, bersama kawan-kawan. So kita mula dan tak mudah sebab macam saya kata, pertama cita-cita masih lecturer, kedua memang kita redah sahaja. I don't have any network, I don't have any capital, I don't have any knowledge di dalam bisnes. Yang ada hanyalah satu impian yang merasakan bahawa kita perlu, waktu tu saya nak buat filantropi sebenarnya. Kita cuba tubuh foundation tapi tak boleh. Kononnya memerlukan sejumlah duit yang banyak dan track record yang bagus. So kita secara naifnya mengatakan, so if that's the case, kita buatlah bisnes. Okay? Tanpa tahu bahawa rupanya bisnes ni susah. And then kita pun usaha buat bisnes, tiba-tiba menjadi. So itu rezeki lah. Waktu kita start, latar belakang dia adalah as simple as we need to have more money to buka philanthropy, dan juga we need to show to the world there's a better way to do business. Bisnes mesti kena besar, mesti kena berjaya, tetapi cara tu mesti lebih baik. Sebab waktu tu fenomenanya adalah siapa yang berjaya tu, dia mesti keluar surat khabar dengan kereta mereka. Kereta sport lah, kereta inilah. So itu yang dijual kepada public. We don't like that. That is not, kita rasakan bahawa kalaulah sahabat Nabi hidup zaman sekarang, dia tak buat macam tu lah. So that's the latar belakang. Seperti yang saya kata, susah gila. Iman Publication susah. Susah sangat, tetapi nasib baik pertamanya ada supportive, saya rasa support system sangat bagus, terutama daripada pasangan hidup saya sampai sekarang very supportive. Dan latar belakang waktu Arba dan Yeza berbeza. Sebab Arba waktu keadaan kita tak tahu apa-apa, dan kita seorang, dan risiko yang kita ambil adalah saya dan isteri secara umumnya. Tetapi ketika Yeza, waktu tu kita dah ada dalam 60-70 staff, jatuh disebabkan COVID. Whatever we built for the 6 years, jatuh dalam masa 6 minggu.
So psychologically saya denial waktu tu, is it betul ke? Tak kot, ini sekejap saja ni, lepas ni kita bangkit balik. It's not easy untuk saya sebagai CEO buat decision bahawa okay, this is it, problem ini lama, so we need to pivot. Kita kena buat benda lain untuk at least bagi ruang untuk staff kita, atau sebahagian staff kita, 60-70 orang tu, dan mereka ada anak. Kalau kita kira manusia, kalau dia orang ada 2 anak, 1 isteri contoh, dia dalam 200 orang yang kita sedang fikir ni, beban tu. So beban tu berbeza. Pertama, beban saya dan isteri dan anak, which is lebih senang, tetapi beban 200 orang itu tidak mudah. So pilihan itu tidak sama sebenarnya, tapi nasib baik, beza 2020 dengan 2014 adalah 2020 kawan kita itu semakin, circle gitu dah semakin besar. So pilihan itu semakin dibantu oleh, ada pandangan-pandangan untuk buat pilihan itu lebih dibantu oleh mereka lah. Kalau saya boleh follow up on that question, dan mungkin saya boleh tanya kepada Dr. Aisyah. Amma pun cakap buat bisnes ini susah gila. Boleh je Amma sebut, tak apa. Orang-orang kat dengan apa khabar semua yang baru masuk pada malam ini, kita bersama dengan Dr. Aisyah dan Amma Rosliza berbincang tentang buku, tentang pilihan. Yang ada topik pada malam ini ada disebutkan oleh Dr. Aisyah dalam buku ini tentang mentor, dan topik pada malam ini kenapa pula ada mentor. Amma sebentar tadi ada sebut tentang susah gila buat bisnes ni. Kalau pada Dr. Aisyah sendiri, susah ke buat bisnes ni? Dr. Aisyah pun kalau baca kisahnya, pulang daripada UK, belajar, telah buat map kehidupan, dan memang ada perancangan untuk buat bisnes ni. Tapi seperti Amma kata, perkara itu selalu jadi, kita ingat senang jadi tidak mudah. Bagi Dr. Aisyah sendiri, pengalamannya adakah sebegitu atau perjalanan dimudahkan? I think kalau susah tu bila nak besarkan amat. So bila kita nak besar betul, besar gila je, besar sangat. So itu memang susah lah. Tapi kalau macam kita fikir kita nak hidup sendiri, makan sendiri, so mungkin kita tak sesusah itulah. Dan I think bebanan tu lebih kepada kita dah besar, kita nak sustain, dan bukan saja sustain, terus membesar. So I think macam somehow dulu saya fikir kalau bisnes tu tak besar, bisnes tu macam static je, mungkin kita tak perlu banyak belajar benda baru dan tak perlu explore benda baru. Tapi when kita keep on growing, itu yang kena belajar banyak dan kena bermentor dengan orang-orang yang tepat, dan juga berkawan dengan orang yang tepat jugalah. Dan difficulty is semakin besar bisnes, semakin kompleks, semakin sikit pula tu orang yang kita berguru dengan. Sebab kita kena berguru dengan orang yang dah sampai level tu sebenarnya, dan accessibility kepada facility tu kurang. So Amma dah mengambil tindakan yang bijak lah, maknanya pergi masuk YC dan berjumpa dengan mentor-mentor yang boleh bawa Yeza ke 10x ke 20x ke macam tu lah. Kalau macam di Iman, sebab kita biasa buku tradisional, kita bukan tech company, it's a boring business, but it's benda apa tu, dia adalah bisnes yang diperlukan oleh masyarakat. Sebab kita tahu kita memenuhi keperluan masyarakat untuk konten-konten yang boleh mengubah kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka. So siapa mentor kita lah, begitulah. So of course dalam mentor buat bisnes, kalau dalam industri buku ni tak ramai yang dah lebih reach 100 million, 200 million macam tu lah. Dan kebanyakan yang sampai 100 million tu pun publication, education, bukannya mass market tu lah. I guess I think bila kita berjumpa dengan orang yang dah sampai 20 juta, 30 juta, somehow dia jadi susah juga. Tu adalah perjalanan kita tak sama. Yang membesar lain dengan Iman, Karang Craft dia membesar pun lain dengan Iman. So I think memang difficulty tu ada sebab perjalanan bisnes ni dia bukan perjalanan yang straightforward. Dia macam dalam buku teks. Dia tak ada betul-betul manual yang kita boleh kata okay, kau ikut A sampai Z, kau akan berjaya. Tak macam tu lah. I think that's the difficulty about it lah. Dan I think navigating the dynamic tu yang pun susah juga. Sebab dia berubah cepat kan. So macam Amma kena buat decision masa 6 minggu kan. Saya pun tak boleh fikir macam mana aku nak buat decision besar dalam masa 6 minggu kan. Sebab benda tu sangat cepat berlaku. So kebijakan yang penting tu kita boleh percepatkan lah bila kita jumpa the right mentor lah untuk make the right decision lah kiranya. Terima kasih Dr. Aisyah atas jawapan tersebut. Jadi kepada penonton yang sedang mendengar, sekiranya anda suka dengan topik pada malam ini, anda boleh dapatkan sebenarnya ini adalah sedutan ataupun kita kata extension kepada topik yang Dr. Aisyah sentuh di dalam buku beliau tentang pilihan, yang anda boleh dapatkan di imanshop.com pada malam ini, dan anda boleh gunakan kod RAYA, sekiranya anda ingin mendapatkan diskaun tambahan insyaAllah.
sebentar tadi Dr. Aisyah sering mengatakan dan juga selalu juga menceritakan kepada kita mentor itu penting, dan saya yakin dalam hidup Dr. Aisyah juga banyak mentor, dan salah seorangnya adalah Amma sendiri. Saya tapi tak pernah dengar bagaimana dinamik mentor-mentee ini bermula. Jadi kalau Dr. Aisyah boleh ceritakan sedikit bagaimanakah permulaan dinamik mentor-mentee bersama dengan Arba bermula, dan bagaimana Dr. Aisyah sendiri lihat perubahan setelah mendapat mentorship daripada Amma. So kiranya macam Iman start dulu kan 2012, and then Amma pun start 2014. I guess waktu tu juga I remember kita punya persahabatan tu bermula bila Iman Shop pindah office daripada office lama ke tingkat bawah tahun 2015. Time tu waktu tu Arba nak cari office yang lebih luas lah, dan kiranya Arba take over, ambil alih lah kami punya office yang lama. Dan bermulanya persahabatan kita bermula kat situ lah kiranya. Dan I think waktu tu juga kalau ada event dekat Iman, Arba datang. So adalah perbincangan-perbincangan bersudut bisnes dan sebagainya. Dan I think waktu tu bila Iman dah lama kan, kita tengok Arba pun semakin berkembang walaupun baru dan sebagainya. Dan saya melihat Iman dah tak boleh just start dengan keadaan yang ada lah. Dan waktu tu saya buat pilihan-pilihan perniagaan yang agak kurang, sebab bila ada keuntungan, ada duit lebih sikit, kita buka ada kedai, sebab passion kita waktu tu kita nak mengembangkan bisnes. Tapi cara kita kembangkan bisnes tu dengan mungkin menggunakan kapital yang besar, macam buka kedai, kapital besar kan. Dan kita ada masalah cash flow dan sebagainya. So, banyak aspek bisnes yang saya belajar ni banyak, maksudnya langgar tiang, langgar dinding macam tu lah, rather than ada actual ilmu bisnes sendiri lah. Baca buku bisnes tapi mungkin tak directed tau, kita main baca saja, kita tak ada betul-betul structured learning macam tu kan. Dan saya banyak depends dengan orang yang saya minta bantu untuk menguruskan bisnes pada waktu itulah. Dan saya tahu saya ada tanggungjawab untuk pastikan staf waktu tu ada kenaikan gaji, ada kerja yang stabil kan, dan mereka boleh membina kehidupan menerusi Iman. So saya tak boleh lah nak hanya berpuas hati dengan sekadar pencapaian yang ada. Dan saya tahu untuk move forward tu saya need a proper punya training lah. Dan pada mula bila saya bincang dengan partner saya, Mimi, kami sebenarnya dah waktu tu dah start untuk cari mentor business dah. So antaranya Puan Ainun, lepas tu ada waktu tu ada kiranya kenalan ataupun senior lah dalam bisnes kan, daripada Isyad dan sebagainya. So saya sendiri personally jumpa mereka semua. Malah saya punya mentor daripada UK pun ada buat bisnes juga. Saya pergi jumpa dia, berguru dengan dia. Malah saya punya bisnes yang awal pun dengan dia juga. Berharapkan bahawa dia boleh bantulah dari bisnes. Itulah kan, mentor bisnes ni boleh banyak, tapi yang betul-betul boleh bantu kita untuk the next level tu tak ramai orang yang boleh. So ramai yang mungkin boleh bantu kita untuk start, tapi untuk kita grow, untuk kita scale, itu tak ramai ada skill tu lah. Dan satu hari saya mesti siapa nak tolong Iman ni kan, adalah kita semua perempuan kan, siapa yang sudi nak tolong kita kan, dan kita pun tak adalah ada duit yang banyak untuk bayar consultant fee dan sebagainya lah. So one day macam doa kan, macam nak kena mesej sama ni, tapi macam tak tahu macam mana nak ayat nak mesej tu lah kan, macam mana nak cakap dengan dia yang kita perlukan dia. Sebab saya tahu Amma ni kira memilih jugalah orang-orang yang dia nak ajar kan, cik tak tahu betul ke tak sampai sekarang kan. So saya macam, tapi saya tahu waktu tu saya memang perlulah sama untuk bantu saya. So dengan harapan bolehlah membangunkan Iman kan. So bila saya mesej macam doa, betul-betul saya harapnya Amma terima lah kan, macam itulah. So bila saya mesej, alhamdulillah I think daripada situlah dapat peluang pertama dekat Cyberjaya sewaktu tu. Kita ada buat retreat dan saya jemput Amma datang retreat Iman. So saya pun cerita tentang perjalanan Iman dan Amma pun berkongsi. So daripada situ dah bermulanya, dan sejak itu saya minta ada formal session dengan Amma lah. So I think dalam masa 6 bulan sesi bulanan dengan Amma, so dalam 2 jam 3 jam, tapi it really change the way kita melihat bisnes lah. Saya terutamanya melihat yang bisnes ni sebagai perjuangan lah, bukan sekadar saya nak bantu kawan-kawan saya dapat gaji yang tinggi, but it's actually a way of life lah. So saya embrace the fact that saya kena bawa bersama kawan bisnes kena besar, dan bersama-sama mereka untuk bangunkan bisnes lah setelah itu. Kalau saya ingin tanyakan kepada Amma, tadi Dr. Aisyah kata tak semua mentor tu boleh jadi mentor, tak semua kawan boleh jadi kawan. Buat Amma sendiri kan, bila Amma memilih
untuk menjadi mentor Dr. Aisyah yang kita kata mungkin dinamik ini bukan bermula dengan sebagai mentor mentee, mungkin sebelum itu lagi. Bagaimana Amar melihat mentorship dengan Iman ini membantu Amar sendiri untuk melonjakkan lagi diri Amar sebagai seorang businessman dan juga bisnes Amar sendiri, Arba Travel? Yeah, I've never seen myself as mentor to Dr. Aisyah, honestly, up until this IG live. I always see myself as just a fellow businessman. Saya takut adalah tiba-tiba lepas ni tiba-tiba kawan-kawan Aisyah datang kat saya, boleh tak jadi mentor? No. I'm just a fellow businessman. There's a lot of problems within my business, a lot of mistakes that I'm still doing right now. But having said that, kalau kita perasan dynamic relationship between mentor-mentee yang quote-unquote yang Kak Aisyah cerita tadi, sebenarnya it really comes from Kak Aisyah, from Dr. Aisyah tadi, which is dalam konteks tu seolah-olahnya actually the attitude of mentee yang lebih betul berbanding is it the right mentor. So if the mentee is the right one, so dia akan absorb, dia akan buat pilihan yang betul. Pertama, pilihan mentor mana yang betul. Kedua, the way they absorb itu yang betul. I think that's the beauty of looking at this relationship. Rather than kita fokus kepada mentor, yang perlu kita tanya adalah, am I a good mentee? So that is I think the question. So dan dalam konteks itu sebenarnya saya banyak belajar daripada Iman. Iman ni start awal daripada Arba. So I learn a lot from asking questions and observation. Of course tidak ada formal session between Kak Aisyah boleh tak tolong ajar ini, but all the question yang saya tanya Kak Aisyah dan all observation yang saya tengok apa yang berlaku dalam Iman itu saya ambil dan saya implement dalam company. And saya sangat happy honestly dalam relationship tersebut. Saya sangat happy sebab ketika kita sedang bersusah payah struggling untuk grow Arba Travel, and I can secara tidak malunya mengatakan bahawa Arba Travel is one of the top company dalam travel industry di Malaysia, dan Iman juga adalah one of the top company dalam industri buku. So when we grow together, I think that's the beauty tu ada kat situ. Especially we learn from each other. I think that's more justice kot, learn from each other rather than mentor-mentee. I don't know. Okay, terima kasih Amar. Buat anda yang ada persoalan-persoalan yang ingin ditanyakan kepada Amar dan juga Dr. Aisyah, anda boleh tuliskan di ruangan chat. Tadi saya nampak ada yang kata, Iqbal tadi kata Amar dan Dr. Aisyah adalah mentor jauh kami. Sedar tak sedar sebenarnya kedua-dua ni adalah mentor kepada businessman lain. Jadi sekiranya anda apa-apa komen, anda ada apa-apa persoalan, boleh tanyakan di ruangan chat dan saya akan bacakan persoalan anda untuk dijawab oleh Amar dan juga Dr. Aisyah pada penghujung nanti, insyaAllah. Amar telah menekankan tadi, it's not about really being a mentor, but am I a good mentee? Adakah itu juga sebab kenapa Amar berminat ataupun decide untuk join YC, kerana Amar melihat Yeza ini kalau nak pergi lebih jauh lagi perlu dapatkan mentor dan kena pergi luar daripada kita kata lingkungan Malaysia ini. Yep, exactly. So waktu Arba Travel, pengalaman kita adalah kita grow company kita within 6 years dalam suasana high growth, dalam culture high growth, dalam pandangan kita waktu tu. Dan kita dah ada 4 company ketika itu, Malaysia, South Korea, Istanbul dengan Paris. So kita ada staff dekat luar negara, dekat Turki, kita ada staff dekat Korea dan luar negara, memang nationality luar negara. Dan perkara tersebut berlaku secara try and error. So banyak kesilapan, contoh kalau saya boleh cerita dekat sini, company dekat Korea, kita buka tutup. Perjalanan tu banyak rugi, kos masa. Saya kerap ke Korea tapi tak pernah melancong ke Korea. Honestly, saya pergi ke Korea tu turun airport, masuk hotel, meeting, and then balik. Hotel, balik. Itu adalah kerja saya kalau ke Korea. Okay, so banyak trial and error sehinggalah kita merasakan bahawa COVID is a blessing in disguise for us. So kita sempat step back. Arba Travel sangat grow laju menyebabkan kita rasa kita tak sempat nak pause. Kita of course pause untuk belajar, but pause yang really pause dan step back, tengok adakah apa yang kita buat selama dekat Arba ada something yang lebih besar yang kita blind spot. So one of the thing yang kita nampak blind spot adalah kita belum bermain dalam arena startup yang menjadi menjadi sarang kepada duit, media, power dan everything yang berlaku dalam dunia hari ini. It's like a Zeitgeist
ataupun apa intipati kepada dunia bisnes pada moden ni. Dia bukan segala-galanya, but it's quite central dalam dunia bisnes. So, dan ketika kita nak masuk YC, kita ada pilihan mendapat investment waktu tu. There's one guy, he's CEO of one of the biggest public company in the world, in the Malaysia. Dia sangat rising star. He's my idol, inspirasi lah, businessman Malaysia yang paling saya respect. And then tiba-tiba dia bertemu, kita ada setiap minggu kita ada Zoom meeting dengan dia untuk dia tengok, dia tanya sebab dalam niat untuk invest kepada company. And then last kali dia decide bahawa I want to invest in your company. Cuma waktu tu, ni bayang saya punya idola offer waktu tu macam this is great. Cuma dia offer tu dalam keadaan kita rasa oh no, that's a one story yang saya dengar, which is kalau kita pergi YC, kita boleh go masuk kepada Silicon Valley, which is lagi dah punya sarang lah. Okay. So waktu tu kita tak apply pun lagi YC. So kita masih lagi dengar bahawa kita boleh apply YC. And then kita decide, kita cakap sorry, we might need to tangguh sebab kita tak nak terima dia punya investment sebab kita nak masuk YC. Sebab dia adalah sedikit cerita, maksudnya dia punya filosofi investment tu berbeza sedikit dengan startup punya investment. So kalau kita macam kena pilih which one, path yang kita nak. And then kita decide untuk we wanted to go with YC. Kita apply, kita main redah. Normally untuk masuk YC tu tak mudah, biasanya orang apply 2-3 kali. And luckily Tuhan tolong, kita first time apply pun kita dapat. Kita apply tu 2-3 hari sebelum deadline kot. Dan kita main redah ya. And then kita dapat. And then ternyata memang niatnya adalah untuk kita bertemu dengan orang, bukan bertemu, maksudnya kita nak ada relationship. Bukan bertemu maksudnya for the sake of pertemuan, tetapi we want to learn, relearn and learn. Bila COVID datang, kita nak relearn balik. Kita lupakan, mungkin kita pergi YC tu dalam keadaan, saya tak tahu buat bisnes, please teach me again. Basically. So, and then kita belajar and sekarang ni saya memahami dunia both world basically. Dunia Silicon Valley dengan dunia bisnes SME tradisional dan kita berjaya gabungkan lah. And I think it's a wonderful experience or at least entrepreneur traits yang dilatih lah dalam diri saya. So saya nampak dengan experience Amar sebetul tadi, it's always nice untuk kita ada satu mindset yang kita kena lebih pergi jauh lagi dari apa yang kita dah ada sekarang. Dan Amar membawa Yeza dengan mindset itu, kalau I think dalam business punya term, it's a growth mindset. Amar bawa mindset itu ke YC, ke Y Combinator, kalau siapa yang tak familiar YC, this Y Combinator, untuk Iman. Dr. Aisyah tag, syarikat tag Yeza bawa ke YC. Kalau di Iman, bagaimana Dr. Aisyah melihat untuk melonjakkan bisnes Iman ni lagi, siapakah ataupun apakah rujukan mentor yang ada di Malaysia ataupun di luar Malaysia yang boleh Iman jadikan rujukan, Dr. Aisyah jadi rujukan untuk membawa Iman lebih besar lagi. So kalau macam di Malaysia ni, kalau dari sudut mass market buku kan, so macam atas Iman ni ada 4-5 company je. Dan kebanyakannya pun orang, dia punya bos pun saya dah pernah jumpa, kecuali Telaga Biru je yang kita belum pernah jumpa dan ada engagement lah. Bila saya melihat mereka punya business model dan sebagainya, so masing-masing cara masing-masing lah, dan mereka ni dah lama kan, kiranya dah beberapa generasi. Lepas tu mereka punya fokus area pun berbeza lah dengan Iman sebenarnya. Dan saya memang bila kita dah masuk bersama dengan international publishers, Frankfurt Book Fair, memang waktu tu saya dah beraspirasi lah untuk menjadikan Iman ni sebagai salah satu wakil Malaysia lah, untuk mengangkat nama Malaysia ke arena penerbitan antarabangsa. So kalau macam Malaysia punya booth ni, biasanya kita kat ASEAN punya booth tau, dan biasanya ASEAN punya booth ni biasanya Mak Saleh tak akan datang situ lah kan. Biasanya kalau yang datang pun macam very rare, dan di kalangan ASEAN sendirilah yang akan beli rights ASEAN sendirilah. Dan macam kalau buku kita pun tak betul-betul dikedepankan, tak betul-betul di-highlightkan. Kau tengok macam booth daripada Europe, booth daripada US dan sebagainya, macam even nak jumpa dia orang punya agent pun tak boleh waktu tu. Memang dah kena book awal dah. 6 bulan awal baru boleh jumpa dia orang punya literature agent lah. Dan biasanya kalau macam dekat Frankfurt Book Fair ni, semua orang nak jual kat kita.
rather than kita nak semua nak jual kat kita, rather than kita nak jual kat dia. Kalau kita nak jual kat dia, dia tak terima. Yang penting dia nak jual kat kita. Dan even memang Malaysia dari sudut literasi ni tak sampai dunia lagi lah. Dan saya melihat juga in order untuk iman orang kata berpanjangan, lestari dia punya keberadaan dekat muka bumi ni, kena belajar macam mana syarikat yang 100 tahun, 200 tahun ni lah, maksudnya sentiasa bersenambungan lah kan dari sudut konten dan sebagainya lah. So kalau kat Malaysia ni, kalau syarikat buku sendiri yang lama tu, contohnya macam Popular dan juga MPH antara yang paling lama juga. So saya sangat fikirlah, so iman kita punya kepakaran tu adalah penerbitan dan melahirkan konten. Dari sudut sebagai kedai bukunya, kita fokus kepada Islamic punya kedai buku, dan I believe yang Iman Shop ni antara yang top lah. Kalau Google search tu, Islamic bookstore tu Iman antara yang paling tinggi lah, dan rating pun paling tinggi pun antara semua bookstore lain dekat dunia ni lah. Jadi kalau spesifik kita niche tu kan, tapi of course book depository Amazon masih jual juga buku-buku tersebut lah. So dari sudut berbalik kepada apa yang Zuma tanya tadi tu, saya memang dah lama melihat yang jika Iman nak go beyond of Malaysia, kita dah perlu cari mentor dari sudut penerbitan buku ni di luar negara lah. Saya sendiri masih lagi mencari lah siapa orang yang di luar negara tu yang kita boleh partner, yang kita boleh dapatkan mentorship untuk tim penerbitan lah. Dari sudut bisnes sendiri, sebab bisnes buku ni bisnes tradisional, dia tak ada high tech sangat ke apa ke. So basically fundamental kalau you jaga, you tahu buku ni untuk siapa, you tahu how to address dia ni. Another issue yang kami sedang hadapi sekarang ni adalah ekosistem penulisan buku tu sendiri. So sekarang ni kiranya jangka hayat author dia ada jangka hayat dia. Kalau macam dekat overseas mungkin penulis Harry Potter, J.K. Rowling pun maknanya ada dia punya hayat dia. Tapi of course kalau baca cerita dia tu banyak dah juga di-explore dan sebagainya kan. So kalau dekat Malaysia ni, sejauh mana seorang penulis tu boleh sustainable menulis dan orang akan keep on beli buku dia. Contoh macam tu. Dan kita melihat at the end dari sudut penambungannya, kita kena partner dengan universiti, sekolah untuk lahirkan penulis-penulis barulah ada kalangan anak muda, sebab kita dah melihat dah, maksudnya kalau katakan saya sendiri pun dah tak boleh nak tulis untuk anak muda yang umur 20 tahun, sekolah menengah. So anak muda dia suka cakap bahasa orang yang sama level dengan dia, sama dia juga. Tapi nak melahirkan penulis tu agak susah lah. Dan come to the question, siapa nak melatih pula penulis-penulis ni? Kita nak penulis yang berkualiti seperti luar negara. So isu-isu tu saya rasa agak sangat mencabar. Pertama ni sebab penulis overseas, penerbit overseas jarang datang ke Malaysia. Dan kita pun hanya boleh reach out kepada mereka melalui buku yang kita baca daripada mereka, ataupun kita pergi ke fair dan sebagainya lah. Kita tak ada macam YC ke apa yang memang betul-betul agresif cari investor, cari startup the whole wide world. Macam kalau penerbit dekat dunia ni yang agak eager untuk expand their business adalah Random Book House lah, which diorang dah ada syarikat dekat Singapore. Cuma kat Malaysia dia belum reach lagi. Dan in fact syarikat mereka tu pun saya nak kena tengok juga, mereka nak ke Malaysia, dan kalau masuk Malaysia buku apa pula. Macam tu lah kiranya. So perjalanan untuk penerbitan buku ni masih jauh lagi saya rasa. Kalau Iman nak bawa Malaysia ke international level tu, banyaklah usaha-usaha yang perlu dilakukan lah. But it's something that we dreaming of lah untuk capai. Kalau saya ingin tanya kepada Amar, kita di Dr. Aisyah ceritakan itu adalah kekangan dalam industri buku untuk kita bawakan nama syarikat di Malaysia ni ke luar negara. Bagaimana Amar melihat cabaran-cabaran ini? Bila kita sebut tadi pasal growth mindset kan. So growth mindset is always something yang akan deal with a lot of challenges. Bagaimana Amar melihat bila membawa Yeza ke YC dengan adanya growth mindset dalam kepala untuk bertemu dengan big names kan? Pasti ada cabaran-cabaran ataupun bila Amar decide something ataupun Amar ingin membuat something, ada mentor-mentor di YC tu yang kata, oh you cannot do this, ataupun mereka memberikan kata lain ataupun dia counter balik Amar punya ideas, Amar punya decision. Bagaimana Amar melihat bila ada mentor ini yang sentiasa deny ataupun argue, dan bagaimana Amar deal with this thing di dalam business Amar?
first of all, I think a good hubungan mentor-mentor yang baik, dia jarang mentor tu say no kepada mentee. One of the reason is that kalaupun mentor itu punyai pengalaman yang contoh dia pernah lalu dan tak berjaya, dia ada satu mindset yang mungkin this guy, aku mungkin tak berjaya tapi this guy kalau dia buat berjaya. So dia ada good mentor dia macam tu. Dia takkan macam okay, I've done this so you cannot do it. So I don't think that's a good mentor honestly. So dalam YC untuk dapat directly bahawa you can't do this, basically nobody do this, jarang sekali, terutama dalam dunia tech ni. They really appreciate innovation. One of the thing yang Silicon Valley ni learn, ni kalau ask them, basically investors ni, one of the early mistakes yang mereka buat adalah they always underestimate the ideas. And after 10 years, dia merasakan bahawa that is the exact opposite of innovation. Underestimating ideas ketika benda tu non-obvious. So saya jarang dapat dalam tu YC. Namun begitu, apa yang menarik adalah dalam YC memang dia orang akan berterus terang. Mereka jarang berbasa-basi, jarang belai. Tak. They don't take contohnya macam mereka dah set target, we need to grow like this. Kita set grow tersebut and then commit with each other, and then kalau tak berjaya, they basically they don't take excuse. Basically excuse by default is bullshit basically. You must be ada solution. If not, you need to own the problem. So itu dia punya mindset. So that intensity and that training tu yang membuatkan kita grow rather than yes or no tu. The way dia jaga kita punya world class punya work ethics tu. Itu yang membuatkan kita grow lah. Okay. Kalau menarik bila Amar kata diorang ataupun mentor ni sepatutnya tidak menerima excuses. Sepanjang Dr. Aisyah Dr. Aisyah menjadi ataupun tadi Amar kata bukan mentor-mentee dengan Amar. Kalau boleh ceritakan instances di mana bila Dr. Aisyah berminat untuk membuat something, Amar somehow memberi idea yang mungkin ini tak jadi kot Dr. Aisyah. Saya just nak tahu bagaimana Dr. Aisyah, ni soalan Dr. Aisyah menerima nasihat, pandangan yang mungkin berbeza dengan apa yang Dr. Aisyah rasa sesuai. Sebab Dr. Aisyah lagi tahu bisnes Dr. Aisyah, tapi bila Amar kata tidak, bagaimana Dr. Aisyah deal dengan pandangan yang mungkin berbeza dengan apa yang Dr. Aisyah ingin lakukan. So basically Amar ni style dia ajar cari fikir. So I think that's a sign of good mentor jugalah. So kita bagi framework dan kita bagi jawapan. And then Amar ni selalu jenis yang suka bertanya fundamental punya question. Saya terfikir kenapa fikir macam ni lah, macam tu lah. And some of it because of dia bagi konsep fundamental, kerana bagi contoh lah. Tapi daripada konsep contoh tu, walaupun mungkin tak work sekarang, but mungkin work in different way. Macam tu lah. So I guess it's about how open our mind in terms of receiving ideation tu yang bertentangan dengan idea kita. Sometimes kita ni ada unshakable belief kan. Kita rasa idea kita yang paling power, yang paling bagus, kita dah fikir masak dah. I think for myself juga, kadang kita mungkin mudah untuk terima idea dengan orang yang kita rasa berjaya banding dengan orang yang kita berada di bawah kita. I think as much as I open mind to kiranya orang yang lebih berjaya, mentor dan sebagainya, I also have to really practice myself untuk dengar idea orang bawah juga. Yang mungkin, sampai orang kata apa tu macam, Kak Aisyah ni dengar cakap Amar je contoh. Sedangkan idea tu sama. Kan? Dia orang cakap benda yang sama tapi sebab datang daripada orang berbeza, itu yang akhirnya ada orang yang kita percaya pula tu kan. So yang akhirnya maksudnya benda yang sama dia. So at the end of the day, it's all about bukanlah siapa yang bercakap tu, tetapi cara kita macam saya macam sentuh lah yang penting tu mentee tu punya attitude lah. How we are mentee realize that kita mungkin ada blind spot yang sangat besar. Yang paling penting tu bukan siapa tapi apa yang dia katakan tu adakah logic enough untuk make sense of it lah kiranya. I'm not sure am I making myself clear ke tidak lah, sebab at the end bila kita attitude kita betul, tak kisah yang akan bagi kita nasihat tu mentor ke orang bawah ke orang kawan-kawan baik kita ke pasangan hidup kita ke, kita bersedia menerima dengan terbuka regardless of siapa yang bercakap tu lah. Kira itu lagi penting kot daripada
Sebab kita nak ubah shift tu susah. Sebenarnya bila kita dah berada di posisi yang paling tinggi contoh, ataupun kita dah semakin berusia dan makin lama dalam bidang tu, ego kita untuk terima pendapat orang tu lagi susah. I personally feel benda tu, dan kena keep on practice diri sendiri untuk macam tak, you kena dengar walaupun dia orang bawah you dan sebagainya, because they have things that you might not see lah, macam tu. Saya setuju dengan apa Dr. Aisyah cakap. Tak boleh tak setuju dengan bos kan. Bila it's kind of, I think bukan saja dalam business hierarchy ke apa, bila kita dah memang kat atas tu ada the sense of kita kata I know better, ataupun mungkin kita rasa macam orang bawah macam apakah dia orang tahu ke apa yang aku rasa kat atas ni. Kita nampak, bila kat atas kita nampak dan orang bawah tak nampak. Dan ini bawa saya bawa kepada soalan terakhir saya yang mungkin Dr. Aisyah dan Amar boleh jawab. Saya ingin Amar boleh jawab dulu. Menjadi seorang yang ke atas tu kan, seorang CEO ataupun seorang pemilik bisnes itu, pastinya pemilihan mentor itu adalah sangat-sangat penting. Macam Dr. Aisyah kata awal tadi, tak semua mentor boleh jadi mentor dan tak semua rakan jadi rakan. Kita ingin tinggalkan IG Live ini sebelum kita pergi ke persoalan audiens dengan satu tips, bagaimanakah kita boleh pilih mentor yang betul, yang sesuai bukan saja dengan bisnes kita dan juga dengan pembawaan diri kita. Boleh Amar kongsikan mungkin 1-2 tips dalam pemilihan mentor, dan Dr. Aisyah boleh juga kongsikan tips. Alright, I think that's you are using the right word, which is kita yang cari mentor dan kita yang pilih mentor tersebut. Sebagai mentee, I think the first starting point dalam mentor-mentee is first, mentee kena tahu dulu. I mean, we as the mentee, kita kena tahu dulu apa yang kita nak. That is the first benda. We cannot find a mentor unless kita tahu apa yang kita nak. So, pointless pun cari mentor kalau kita tak tahu apa yang kita nak. Sort dulu housekeeping kita. Second adalah make sure bahawa kita ada humility to learn from anyone. Okay, itu adalah the first two attitude yang kita kena ada. Bukan two attitude, 2 perkara yang kita kena ada. Pertama adalah tahu apa yang kita nak. Kedua, have the humility untuk learn from anyone. Having said that, nombor 2 ni, lepas kita dah ada 2 perkara ini, and then kita choose siapakah yang patut jadi mentor kita. Dan kita pilih mentor ini pun, dia bukan permanent. I mean, dia bukan selama-lamanya kita cakap dia akan sentiasa menjadi mentor abadi kita. No. There's a specific area, a specific question, specific timeline untuk dia menjadi mentor kita. Contohnya, kalau kita ni business, kita sedang menuju daripada baru mula nak dapat contohnya nak buat first jualan. And then you go to the right mentor. You don't go to Elon Musk to ask that question. Betul tak? I mean, pointless. So maksudnya kita tak tahu kalau kita pergi nak baca buku yang ditulis Elon Musk supaya boleh buat jualan pertama. I think that's ridiculous. It shows that you don't know what you want. So kita tanya kepada orang yang mungkin baru saja dapat jualan pertama, kita tanya dia. Dan lepas kita dah dapat tu, kita bukanlah tinggalkan. I mean, we know that we want to go to the next phase. So we need a new mentor. So kita appreciate, kita berterima kasih, grateful kepada dia. But now we need new mentors. Itu yang kita kena buat dan keep outgrow kita punya mentors. Benda ni kalau kita tak ada humility to learn from anyone, nanti lepas kita tinggal di outgrow dia, nanti kita jadi macam belagak pula. No. We still learn from everyone actually. Cuma at this specific time, we need new mentors for the next phase. Nice tip. Thank you Amar and Dr. Aisyah. Saya copy paste lah apa yang Amar cakap. I think I totally agree with him. I guess I think a lot of people pun datang kat saya juga minta nasihat, minta jadi mentor dan sebagainya. But they don't have their own map tau. So kita ni kena ada own map kita tau. Maksudnya kita ni tengah sesat ke mana. Kita berada dekat point mana dan kita nak pergi ke mana. So benda tu sangat penting. Clear the direction tu. Dia saya tanyalah, so business ni nak besar macam mana, you nak buat apa. So benda tu pun tak clear at personal level. So sebelum pergi kepada business, which is organisation, personal punya map tu kena ada dah. Di direction you nak apa sebenarnya dalam kehidupan you. So benda tu dah yang sometimes first dia clueless, dia nak jadi apa, dia nak apa dalam hidup dia, apa yang dia rasa satisfaction yang tinggi dalam hidup dia. Ada orang dia satisfied being a billionaire kan, macam tu kan.
Tapi ada orang dia satisfied hanya mungkin jadi jutawan sahaja ataupun tak perlu pergi Gombia, dah cukup makan anak isteri, tak ada hutang orang, cukup. So benda tu membantu kita nak cari mentor yang bagaimana lah. So again, saya lihat sometimes orang tu mentor yang bagus terus nak belajar, tapi kita tak clear dan apa yang kita nak dapat daripada mentor lah. So I do agree yang kita kena ramai mentor. So kita sebagai tugas sebagai mentee, kita kena mentor mana yang sesuai ajar kita perkara apa dalam kehidupan kita yang kita nak cari. So of course dalam business saya ada Amma, but dalam kehidupan saya pun banyak sebenarnya lain-lain yang mungkin saya pun tak cerita dalam buku saya pun. But knowing the right question tu is more important rather than getting the right answer. Faham ke? Sometimes asking the right question is much more important than getting the answer tu sendiri. Faham? Terima kasih Dr. Aisyah, terima kasih Amma atas perkongsian tadi. Sekiranya anda suka dengan topik pada malam ini, sebenarnya topik ini adalah serutan daripada buku Dr. Aisyah yang bertajuk tentang pilihan ni. So anda boleh dapatkan buku ni di imanshop.com. Banyak sangat benda yang anda boleh dapat tentang bukan saja dalam business, it's not really specific to business, but also how to make a decision in your life. Sebab hidup kita sentiasa dihamparkan dengan pilihan-pilihan dan sama ada kita nak ambil atau tidak. Buku ini ada memberikan kita satu mindset. Macam Dr. Aisyah kata, Amma ni skill dia memberi mindset. So Dr. Aisyah menceritakan mindset bagaimana untuk membuat pilihan dalam kehidupan sekiranya anda dihamparkan dengan pilihan-pilihan. Jadi buku ni boleh dapat di imanshop.com dan boleh gunakan kod ini RAYA, RAYA untuk dapat diskaun tambahan buku ini di imanshop.com. Alright, kita dalam ada mungkin 10 minit lagi. Saya ingin memilih beberapa soalan. Banyak orang tanya soalan. Ada yang spesifik pada bisnes, ada juga spesifik secara general. Jadi soalan pertama yang saya ingin tanyakan, this is very specific to Amma. What are the next plan for Yeza in 5 years? Mungkin kalau Amma boleh berikan jawapan, kita rasa mungkin dalam konteks navigating Yeza ni dalam 5 tahun, bagaimana Amma melihat Yeza ini boleh berkembang dengan adanya mentor? Sebab saya tak nak jawapan tu jadi generik. Kalau boleh spesifikkan kepada bagaimana Amma ingin membawa Yeza ini dalam 5 tahun dengan bantuan mentor. Alright, so basically bila kita dah masuk dalam dunia startup, terutamanya dalam konteks Silicon Valley. Apa yang saya perhatikan, dunia startup dalam Silicon Valley dengan tempat lain, terutama di Malaysia, berbeza sedikit culture-nya. Ada sedikit fundamentally berbeza sebenarnya. So sebagai contoh, kalau kita the attitude of investors sendiri di Silicon Valley, they really they do extreme. Having paradox within satu investors yang kita nampak. Satu, they really wanna bet on us bahawa you guys will berjaya, and the other extreme is that we are just a numbers dalam dia punya banyak-banyak company yang dia invest. Okay. With that understanding, the way saya melihat investor tu adalah sekarang ni kita baru di fasa awal untuk kita raise money. So kita akan berjumpa dengan satu set of investors yang mana mereka memang bermain dalam fasa ini je. So mereka invest kepada startup-startup yang baru bermula. Okay, and then we go to the next round. Kita akan jumpa pula satu investors yang dia tidak invest kepada yang baru mula. Dia invest yang dah next round sikit. Dan ketika kita berjumpa dengan mereka, cara mereka fikir, network yang mereka berikan, akses yang mereka bukakan, itu berbeza dengan yang awal. Okay. So bila saya nampak perkara tersebut, so we plan our company dan kita memang quite clear bahawa for the next round, we will get a new sort of mentors. For the next round, kita akan dapat new mentors. Ini apart from capital daripada mereka, kita akan dapat juga access from them. Sebagai contoh, kalau saya boleh cerita dekat sini, dalam YC sebagai contoh, kita ada satu set of alumni yang mana dia panggil YC alum. Alum ni budak-budak YC lah. Budak-budak YC ni culture dia sama macam budak MCKK. MCKK ni kalau kau PM, kau Perdana Menteri, kau budak MCKK, jumpa junior entah mana, dah 20 tahun beza, 30 tahun beza, oh budak MCKK, tiba-tiba jadi kawan. Sama juga macam YC. YC ni banyak company yang besar-besar lah, Airbnb lah, Lattice lah, macam-macam.
So if you just email them, cakap, oh I am a YC guy, YC LM, dia akan respond. Kalau orang yang besar-besar mungkin tak respon, tiba-tiba budak YC dia respon. So that is the sekarang ni yang kita dapat. Next, kalau investors lain yang makin besar, kita akan dapat juga akses kepada, contoh yang saya tahu adalah, dia akan bagi kita akses kepada staff-staff ataupun konsultan-konsultan di EY contoh. Dia tu dalam networking dunia dia orang lah. And then kita akan grow lagi. And then itulah dia punya laluan, plan Yeza dari sudut mentorship. Thank you, Amar. Saya harap itu menjawab soalan orang yang bertanya. Seterusnya, soalan kedua, sebagai company yang ada multiple partners. Sorry, untuk siapa ni? Saya juga. Sorry? Ini untuk Dr. Aisyah. Okay. Sebagai company yang ada multiple partners, macam mana, ni dua-dua kot, so boleh tanya Dr. Aisyah dulu dan Amar. Sebagai company yang ada multiple partners, macam mana Iman dan Arba manage conflict between partners? Mungkin Dr. Aisyah boleh jawab dulu, bagaimana Dr. Aisyah sendiri navigate through this conflict between partners, and how did you deal with it? I guess I think yang paling penting tu apa yang menyatukan kita dalam bisnes lah. So kita punya value dengan vision mission tu kena sama. Sebab so itu kita ibaratkan macam akar kan. So bila akar tu kukuh, value kita kukuh, vision kita kukuh. So yang macam nanti ranting dan dahan-dahan dan daun-daun tu nak jadi bentuk apa pun akan balik tu dia punya akar tu lah. So konflik, the more kita bekerja bersama memang kita akan gaduh lah. So dan gaduh tu penting untuk kemajuan bisnes. So kalau semua ikut je, dan the business won't go the right way lah. So you need someone yang berani nak cakap no, berani nak criticize your ideas. Because of that, sometimes because most of our business partner ni macam kawan-kawan daripada macam sama yang kita kenal personally kan. Dan saya rasa konflik tu bukan ada pada partners je, tapi kita bekerja rapat lah. Tak semestinya partners dan sebagainya. Dan bila yang bekerja kita adalah kawan kita juga, so there's a personal element kat situ. So kat situlah kita kena bezakan antara professionalism dan personal. So professional ni kita kena have a good working ethics dan juga attitude. But doesn't mean that I don't like you in a person ke, benda tu should be separated lah. Some issues biasanya benda bisnes jadi benda personal, tu yang jadi susah nak differentiate, dan itu yang akhirnya terbawa-bawa bermasa muka dan sebagainya lah. So I think kena betul-betul professional about it, dan kena pandai compartmentalize hati dan juga otak kot. Kadang-kadang kita mungkin boleh compartmentalize otak kita, tapi tak boleh compartmentalize hati, terasa cepat kan. So benda tu lah saya rasa kena betul-betul clear and very directive lah. Maksudnya apa yang sebenarnya kita nak dan kita mahukan bersama dalam bisnes ni, dan apakah attitude yang kita sama-sama nak bawa dalam bisnes ni lah, which is the core values tu. Dan kena clearkan peranan masing-masing kot. So kadang-kadang jadi gaduh tu sebab expectation tak sama dengan each other. So mesti partner kita dia buat sama kita. Tak boleh, so kena clear expectation lah. So kau deliver apa, aku deliver apa. So kalau tak boleh, kenapa tak deliver, dan kita ada konflik kat situ lah kiranya. So kena clear daripada awal. Okay, thank you. Kalau Amar mungkin saya go spesifik ikut daripada jawapan Dr. Aisyah tadi. Be professional and manage expectation. So kalau Amar lihat dalam dua aspek ni, be professional dan manage expectation, bagaimana Amar sendiri manage atau navigate dalam Arba ataupun Yeza bila berlaku konflik dengan partner, bagaimana Amar manage expectation among the partners, dan juga Amar manage expectation dan juga be professional. The most sebelum tu macam mana nak scroll saya first time IG live ni. Saya scroll saya kena comment tak boleh. Dia macam tak boleh okey, bukan salah saya lah. Selalu saya yang ajar saya social media ni Ahmad Zaim. So hari ni tak ada. So saya kena buat sendiri IG pun baru download. Okey, so tak apa. So basically I think that the key practical way untuk menjaga expectation ke whatever dalam partnership ni is communication, especially yang kita panggil third level communication, which is soalan-soalan yang susah. Kita kena biasa berkomunicate dalam third level. First level ni biasanya superficial. Contohnya jumpa partner, macam mana hari ni, sihat ke, Itu first level.
Second level adalah, okay, kerja okay tak kerja engkau? Kita dia jaga apa ya? Mungkin dia jaga finance, kita jaga marketing contoh. Okay ke finance? Itu adalah second level. Bertanya tentang kerja dia dan mungkin dia akan cerita masalah. Tetapi dalam partnership untuk jadi yang bagus adalah communication tu mesti level 3. Mesti contohnya, saya sukar nak terima cara awak melihat duit sepatutnya digunakan begini. I mean, it's a very questioning, it's a communicating, dia punya beliefnya, fundamental level. Dia punya belief level tu. So kalau kita tak ada that kind of communication dengan partner, sebenarnya sangat susah. So kita akan lalu ups and downs yang sangat banyak dalam bisnes ni. Kejap up, kejap down. Kejap up, kejap down. Kejap up, kejap down. Dalam partnership bukan bisnes. Bisnes memang up and down tak. Partnership pun sama. Kalau kita rasa siapa yang dengar ni, dia rasa macam, oh saya partnership baik lah dengan ni. Percayalah bahawa dia ups and down. Kalau siapa yang rasa lepas sekarang ni, oh partnership saya tak baik lah, percayalah lepas ni akan baik. Yang baik, percayalah lepas ni takkan baik. Dia memang ups and down. Key kepada perjalanan tersebut adalah berkomunikasi dalam level-level yang susah. Macam mana nak tahu level tu susah? Kita sendiri rasa, macam mana nak cakap ni? The moment kita rasa benda tu, cakap lah. Itulah tandanya kita kena cakap topik tu. Kalau kita rasa senangnya nak communicate, masa itu belum level paling bawah sekali. So itu key dia. Thank you. That's very practical dan I hope anda semua yang mendengar pun mendapat manfaat daripada itu. Itu saja masa yang kita ada. Sebenarnya kita dapat 8 ke 9 soalan, 7 actually soalan ingin tanyakan, tapi kita ada masa yang sangat singkat pada malam ini. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Aisyah dan Amar Rosliza kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Despite of banyak back and forth dengan Amar, betul Amar pun baru nak kena download sebab Ajilah sangat-sangat appreciate on that. Amar, keep your IG live account. Lepas ni saya akan delete terus IG ni. Okay kan? Tak ada apa-apa kan? Tak ada effect kan? Okay, tak ada effect. Okay. Tak ada effect, insyaAllah. That's very transparent. But yeah, so kiranya anda suka dengan topik pada malam ini tentang pilihan kenapa perlu ada mentor. Dr. Aisyah ada sebut dengan lebih banyak tentang dalam buku ini tentang pilihan. Anda boleh dapatkan buku ini di imanshop.com dan anda boleh dapatkan diskaun banyak RM10 sekiranya anda menggunakan kod RAYA, RAYA, dan saya terlupa nak beritahu ada satu syarat lagi, anda kena beli lebih RM80 untuk dapatkan diskaun RM10. Jadi boleh beli buku tentang pilihan ni dan beberapa buku lain dan anda boleh gunakan kod RAYA, RAYA untuk mendapat voucher sebanyak RM10 ketika check out. Dan sesi ini kita tidak akan save kerana kita akan convert sesi ini kepada siri podcast nanti. Jadi jangan cari live ini di IG Imam Park. Kita akan convert jadi podcast yang akan dirilis insya-Allah pada bulan Jun atau Julai nanti insya-Allah. Itu saja masa yang kita ada pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar-pendengar yang setia mendengar sampai ke hujung. Minta maaf kerana saya tak dapat nak tanyakan kesemua soalan kepada Amar dan juga Dr. Aisyah. This is very good session dan kita look forward untuk ada lagi sesi sebegini. Mungkin kalau Amar dah delete, kita buat kat Twitter pula. Amar ada Twitter? Twitter ada. Tapi jarang buka sebab tak ada social media dalam telefon. So, apa tag company macam ni? Itulah tag company. Alright, terima kasih sekali lagi Amar dan Dr. Aisyah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih.